Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin serta hadirat yang saya hormati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulaika Nur Zahra binti Muhammad Zubir akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bahasa Melayu Tonggak Perpaduan. Jauh berperahu menongkah muara, singgah di kota menempa suasa. Bahasa Melayu, bahasa perantara, tonggak utama perpaduan bangsa. Hadirin yang dihormati, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ini adalah antara peribahasa Melayu yang menjelaskan betapa pentingnya muafakat dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti di negara kita. Saya percaya bahawa perpaduan sangat penting bagi sesebuah negara dalam usaha membina negara bangsa dengan menjadikan bahasa sebagai alat perpaduan bagi setiap rakyat di Malaysia. Hadirin yang dimuliakan, jika kita selusuri semula sejarah perkembangan bahasa, bahasa Melayu telah digunakan sejak era perdagangan di Melaka. Bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca yang kita dapat tafsirkan sebagai bahasa perantara atau bahasa yang dituturkan oleh masyarakat pada zaman itu. Menurut catatan dalam kajian R.O. Winstead, seorang pekaji barat yang pernah berkhidmat di tanah Melayu, bahasa Melayu telah digunakan sejak era perdagangan di Melaka ketika itu. Jadi, adakah wajar kita mempertikaikan kemampuan bahasa Melayu yang bersifat universal? Hal ini jelas membuktikan bahawa bahasa Melayu sememangnya telah menjadi bahasa pertuturan sejak sekian lamanya. Para hadirin sekalian, dengan mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan bagi semua kaum, sebarang pertelingkahan dan salah faham dapat dihindari. Pendeta ulun negara iaitu Zabah pernah menyatakan bahawa bahasa itu menunjukkan bangsa. Bahasa Melayu itulah yang menjadi alat perpaduan bangsa Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu yang meluas sedikit sebanyak telah menggunakan semak kecinaan, kemelayuan dan keindiaan. Meskipun masih dipengaruhi dengan pengaruh dialek asal mereka, mereka masih dapat bertutur dengan baik menggunakan bahasa Melayu. Langkah Dewan Bahasa dan Pustaka memasukkan entri perkataan baharu setiap kali edisi baharu terbit merupakan langkah yang patut dipuji kerana kosakata pinjaman daripada bahasa Cina dan India yang mengalami proses kemalaysiaan sememangnya dapat mewujudkan perpaduan. Apa yang penting, setiap kaum di Malaysia tidak akan berasa kekok untuk menuturkan bahasa Melayu. Berdasarkan hujah ini, nyatalah bahawa bahasa Melayu itu merupakan alat terbaik untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Hadirin yang dikasihi, ilmu pengetahuan merupakan perkara yang sangat penting untuk memupuk perpaduan. Inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah mengembalikan mandat dalam pengajaran sains dan matematik adalah sangat tepat. Inisiatif ini dapat merapatkan jurang pendidikan antara murid-murid di luar kawasan, di luar bandar dan di kawasan bandar. Dalam soal keharmonian, sudah tentulah kita tidak mahukan sebarang jurang bertata di dalam kehidupan masyarakat. Pada pendapat saya, jurang itu boleh memecah belahkan perpaduan. Apabila bahasa Melayu kembali dalam pengajaran subjek kritikal ini, sudah tentulah jurang itu dapat dirapatkan. Maka perpaduan dapat dipupuk dari alam persekolahan lagi. Usaha Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan program memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris, MBM, MBI. Dilihat sebagai wahana yang sangat penting dalam mengangkat martabat bahasa Melayu itu sendiri. Hadirin sekalian, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya ingin berpesan kepada semua, janganlah kita sesekali memperlekehkan bahasa Melayu yang telah diangkat martabatnya sebagai bahasa kebangsaan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hayatilah maksud tersirat peribahasa ini, gunakanlah bahasa kita kerana bahasa itu menunjukkan bangsa dan tonggak perpaduan negara. Sekian, terima kasih.